Unit Sains dan Matematik, Sektor Pembelajaran Pejabat, Pendidikan Daerah Tuaran. Sebuah inisiatif anjuran bersama dengan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, Sabah, juga kolaboratif pintar dengan IPG Campus Ken, Tuaran Sabah. Tumpukan perhatian Anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di ujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempo yang ditetapkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perpaduan saya ucapkan kepada semua peserta, guru-guru dan seluruh warga maya yang hadir bersama dalam Google Meet pada hari ini. Selamat datang saya ucapkan kepada semua ke program STEM Vista 2022 Anjuran Pejabat Pendidikan Daerah Tuaran dengan kerjasama Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah dengan kolaboratif Institut Pendidikan Guru Kampus Ken Tuaran Sabah yang berteraskan dengan slogan Sederap Menerajui Perubahan. Pada hari ini, saya Dayang Nur Nabila binti Datu Ken selaku moderator akan menemani hadirin dan hadirat sekalian sepanjang slot ini berlangsung. Untuk pengetahuan semua, slot kita pada hari ini adalah lesson planning. Hadirin yang dimuliakan sekalian, sebelum kita memulakan sesi ceramah, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu penceramah kita kerana tak kenal maka tak cinta. Penceramah kita pada hari ini ialah Puan Maisin binti Sapinggar. Beliau mempunyai pengkhususan major dalam jurusan pengajian Melayu Sekolah Rendah daripada IPG Kampus Ken yang dahulunya dikenali sebagai Maktab Perguruan Kampus Ken Tuaran. Beliau juga dianugerahi ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat dengan kepujian. Beliau mempunyai pengalaman mengajar selama 26 tahun. Beliau berkhidmat sebagai seorang guru bermula pada tahun 1996 sehinggalah sekarang. Beliau pernah mengajar di SK Nong Kolut dari tahun 1996 sehingga tahun 2015 dan berpindah ke SK Bundung pada tahun 2016 sehinggalah sekarang. Puan Maisim juga merupakan penolong kanan kurikulum, Ketua Panitia Bahasa Melayu, penyelaras PBD dan penyelaras jadual waktu di SK Bundung Tuaran. Beliau juga adalah seorang guru yang mengajar subjek Bahasa Melayu, Sains dan Pendidikan Moral. Beliau juga merupakan seorang yang bersederhana, terbuka dan suka mencuba sesuatu yang baru. Dan juga merupakan salah satu tenaga pengajar utama IDSE. Oleh itu, tanpa melengahkan lagi masa, saya menjemput Puan Maisin untuk menyampaikan ceramah beliau. Majlis dengan sukacitanya mempersilakan. Okey, selamat petang. Terima kasih kepada Cik Moderator pada petang hari ini. Terima kasih kerana bersama-sama dalam sesi yang ke-13 iaitu Cik Dayang Nur Nabila. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kru untuk sesi yang ke-13. Baik, untuk slot yang ke-13 ini, terima kasih juga kepada semua kru STEM Vista 2022. Salam PPD Tuaran Sederap Menerajui Perubahan. Terima kasih kerana kesempatan ini untuk slot saya, untuk tidak supaya para peserta yang ada di luar sana, supaya pengetahuan saya cuba sampaikan slot saya dengan secara sederhana. Kalau dalam slot ini ada lebih daripada 20 slide, tapi jangan risau, kita akan pulang ataupun kita akan berhenti tepat pada masanya. Baik, sebagai pengetahuan juga, slot saya ini adalah slot yang di mana salah satu daripada aktiviti yang dipertandingkan dalam program STEM Vista PPD Tuaran 2020. Jadi kalau para rakan-rakan guru di luar sana ikut
dalam pertandingan ini, coba klik pada link, my link yang ada di dalam sebaran sebenarnya, sebab di situ ada kertas konsep yang sudah disediakan. Dan untuk hari ini, lesson planning untuk slot yang ke-13, yaitu satu perancangan pengajaran model konstruktif berasaskan inquiry 5I. Jadi 5I ini pernah disampaikan ataupun ada disentuh oleh Dr. Chiang pada awal-awal, dan kita akan coba tengok apa yang ada sebenarnya pada 5 ini. I ini. Apa I yang pertama dan kedua dan seterusnya. Jadi untuk sebelum kita pergi kepada contoh atau model lesson plan, bagus juga kita untuk melihat apakah yang ada dalam 5I ini. Dia punya, pertama dia punya satu, untuk I yang pertama, di mana kita dalam RPH yang akan ditayangkan ataupun contoh RPH yang akan ditayangkan, terdapat 5I di dalam peringkat yang ketiga ataupun dalam perancangan lesson plan itu ada 5I di mana disusun mengikut susunan yang membolehkan perancangan ataupun pelaksanaan RPH kita itu kepada murid. Jadi kita tengok yang pertama yaitu engage, di mana di sini kita akan melibatkan murid dalam di mana dalam fasa ini, fasa I yang pertama ini adalah membina pemahaman asas terhadap aktiviti yang dirancang. Kemudian dalam fasa ini juga peluang untuk murid untuk berkongsi apa yang mereka tahu, dan juga peluang untuk guru pula memberi peluang kepada murid untuk mencungkil ataupun membolehkan perasaan ingin tahu dalam kalangan murid itu sendiri. Jadi dalam fasa ini juga minat dan fokus dapat dibina sama ada melalui kuis, video, gambar, lagu dan sebagainya. Seperti tadi kita tengok dalam video analisis dari luar negara dan juga dari Malaysia. Saya tidak mau ulas tentang itulah, tapi dalam video analisis itu kita lihat bagaimana guru sebagai perancang pembelajaran dan juga bagaimana guru itu dapat mengarahkan murid ataupun bagaimana sesi-sesi yang disampaikan oleh guru itu dapat memberi peluang kepada murid untuk satu, mereka berkongsi apa yang mereka sudah tahu, yang mereka tahu. Dan dalam masa yang sama, sesi soal jawab dapat diterapkan ataupun dilaksanakan untuk mengetahui, untuk guru itu mengetahui sendiri bahwa murid ini tahu dan setakat mana kefahaman murid terhadap apa yang topik yang kita ajar. Oke, baik. Kita pergi kepada I yang kedua, di mana explore, di mana bahagian ini merujuk kepada penerokaan, di mana murid-murid akan diberi masa untuk mencari maklumat melalui bahan-bahan rujukan, video, temu bual, dan juga eksperimen. Jadi prosedur saintifik ini akan berlaku juga di sini. Dan dalam masa yang sama, fasa explore ini juga dapat menguji kepahaman dan dapat mengaplikasikan, murid dapat aplikasikan apa yang mereka tahu. Oke, dan untuk lesson plan yang akan ditayangkan nanti, kamu akan melihat ataupun para peserta akan melihat bahwa fasa explore ini lebih memerlukan masa yang agak panjang. Oke, dalam pertandingan menulis RPH berasaskan inquiry 5I hanya 1 jam sahaja diperuntukkan. Tapi untuk contoh yang saya akan tayangkan nanti, dia lebih daripada 1 jam. Jadi sekiranya para peserta ataupun guru-guru di sana, luar sana, sama dari yang sekolah menengah ataupun sekolah rendah, bolehlah
merancang satu sesi pembelajaran yang tidak memerlukan masa yang panjang, sebab dia memang dalam kertas konsep itu sendiri hanya 1 jam saja. Baik, kita pergi kepada I yang ketiga, yaitu explain. Dan di sini fasa untuk menerangkan sesuatu konsep ataupun membuat aplikasi secara praktikal, di mana murid juga akan diberi peluang sama ada mempersembahkan ataupun menerangkan apa yang hasil ataupun apa yang mereka paham. Selain daripada pengetahuan sedia ada, mereka sudah mendapat sesuatu daripada maklumat yang tadi dalam explore. Jadi mereka dapat gabungkan ataupun kaitkan apa yang mereka paham tentang satu topik, dan mereka sebagai murid dapat membina satu lagi idea baru dan menghasilkan nanti hasil apa kepahaman mereka. Jadi di sini murid akan diberi peluang satu, mereka akan sentiasa berusaha untuk memperdalamkan apa yang mereka paham tentang satu-satu topik tadi. Jadi untuk I yang keempat ini adalah menghuraikan atau mengolah semula, mengolah apa yang mereka sudah paham tentang satu topik tersebut, dan dari situ mereka juga akan mengaplikasikan konsep yang telah dipelajari dalam fasa-fasa sebelumnya dengan dalam situasi yang berbeza. Jadi ini adalah ringkasan sebenarnya untuk 5I, dan untuk evaluate ini pula adalah satu penilaian, di mana sebenarnya untuk penilaian ini boleh dibuat dalam setiap fasa. Kalaulah guru nak mentaksir murid, daripada dia mula masuk ke kelas itu pun dia sudah boleh mentaksir. Pertama, seorang guru dapat melihat adakah murid bersedia, adakah pelajar bersedia untuk belajar tentang topik tersebut dengan satu nilai ataupun sikap yang ditunjukkan oleh murid itu sendiri. Jadi penilaian berbentuk formatif ini akan berlaku kerana dia akan dinilai ataupun pentaksiran berlaku sepanjang pembelajaran. Jadi dalam contoh lesson plan ini juga ada rubrik penilaian yang disediakan sebagai salah satu panduan pentaksiran. Jadi kita pergi kepada slide yang seterusnya, di mana kita perlu melihat sebelum kita pergi kepada lesson plan itu sendiri. Mari kita tengok apa sebenarnya yang berlaku di dalam lesson plan itu sendiri, ataupun proses saintifik, kemahiran proses yang berlaku dalam 5I itu sendiri. Jadi untuk memahami kenapa 5I ini disusun seperti itu, bermula dengan engage. Baik, kita perhatikan. Untuk engage, sekurang-kurangnya murid dengan guru saling mendengar. Jadi memberi perhatian dengan baik. Guru juga perlu mendengar apa yang diutarakan oleh murid dalam respon sesi soal jawab. Jadi selain daripada peka terhadap apa yang disampaikan oleh murid, untuk supaya ada proses untuk menyoal kembali. Jadi kemahiran proses ini seperti nomor 1 itu mendengar, memerhati, mencari, menyiasat, mengumpul data dan menyelidik, ini ada di dalam 5I itu sendiri. Kemahiran proses. Jadi 1 sampai 6 di sini sebagai kemahiran memperolehi dan mengumpul maklumat. Jadi kita pergi kepada bahagian B, yang mana kemahiran mempamerkan maklumat dengan sistematik. Jadi kalau kira dalam I ini di mana dia berada? Sama ada dia berada di engage, sama ada berada di mana? Explore, explain, elaborate, ataupun evaluate. Jadi perhatikan bagaimana 5 ini diaplikasikan di dalam
lesson plan nanti. Sebab saya tidak akan ulang slide ini di dalam apa itu semasa saya mempamerkan contoh ataupun model lesson plan yang ada. Baik, selain daripada A dan B tadi, kalau perhatikan kemahiran manipulatif ini yang memang kita sudah sedia maklum dalam sains kita ada kemahiran mengendali bahan dan instrumen. Jadi untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sana tuh. Oke, yang ini memang sudah ada di dalam kita punya kemahiran manipulatif baik dari tahun 1 sehingga tahun 6 dan juga ke sekolah menengah. Jadi ini saya tidak akan hurai lebih panjang. Baik, saya suka membuat mempamerkan kenapa STEM dalam PDP ini perlu ada sebagai satu amalan pembelajaran di sekolah-sekolah. Baik, ini saya sedut daripada DSKP sendiri, yaitu di mana pembelajaran STEM ini sendiri adalah gabungan ataupun dia dalam satu lingkaran di mana pengetahuan dan kemahiran nilai perlu digabungkan atau dia tidak akan terpisah. Di mana mungkin slide dan seterusnya ya. Di mana kehidupan harian alam sekitar dan juga masyarakat ini secara global dilihat sebagai dekat kepada murid ataupun kepada kita sebagai guru juga. Jadi untuk STEM, untuk pengaplikasian pengetahuan, kemahiran dan juga STEM melalui inquiry, penyelesaian masalah ataupun projek dalam konteks kehidupan harian, alam sekitar dan juga masyarakat. Jadi untuk yang ini juga, kalau kita tengok nanti di dalam pasal-pasal 5E ini, bekerja secara berpasukan atau secara individu boleh dilaksanakan, tapi mengikut kemampuan ataupun ke arah di mana amalan STEM ini sendiri boleh dijadikan sebagai satu kaedah atau pendekatan terhadap pembelajaran itu sendiri. Jadi untuk menyoal dan mengenal pasti masalah ini memang ada. Membangun dan menggunakan model itu pun ada. Jadi yang selebihnya itu mungkin tuan-tuan ataupun rekan guru boleh bacalah. Kita pergi kepada slide yang seterusnya. Ini saya ambil daripada STEM juga. Jadi kalau saya melihat di sini secara ini bentuk laporan pencapaian. Jadi kalau kita tengok di sini kita tengok sejak pendidikan awal, rendah, menengah rendah dan menengah atas, di mana pelajar ini ada dia punya sudah dia punya standar di situ. Maksudnya yang dicapai di situ. Jadi fokus itu kita akan lihat. Kalau pendidikan awal memupuk dan menginspirasi minat. Kalau sekolah rendah membuat hubungan dan membina asas. Yang seterusnya itu membangun dan membina kemahiran STEM. Jadi ada pelaksananya, ada modaliti. Kan? Jadi untuk sekolah rendah kita tidak perlulah dia mengharapkan dia terlalu tinggi pencapaian. Asal ada minat ataupun kita dapat pupuk minat murid itu sendiri dan yang asas itu. Supaya yang asas itu dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan kognitif murid itu sendiri. Okay? Baik, kita pergi ke seterusnya kepada objektif sebenar kita punya perkongsian pada petang hari ini. Baik, antara yang boleh disampaikan ataupun yang rasa sesuailah untuk dipahami bersama, yaitu mengetahui definisi tentang pendekatan konstruktif. Dan kedua, mengenal pasti fasa-fasa dalam model pembelajaran 5I. Ketiga, apakah kelebihan? Coba kita lihat nanti kelebihan pembelajaran secara konstruktif dan apakah kesan atau implikasinya kepada murid dan juga guru. Jadi kalau kita rasa dia punya kelebihan, mungkin ada juga cabaran, ada juga kelemahan, tapi kita lebih kepada kelebihan lah untuk petang hari ini. Ya. Baik, yang ini saya escape, yang bahagian di escape ini, kalau di escape ini seperti biasa setiap guru wajib
merujuk ini sebagai salah satu dokumen yang wajib, dan supaya RPH kita itu ada hala tuju dan boleh dinilai. Maksudnya semua aktiviti yang kita jalankan, yang kita sampaikan kepada murid, tajuk-tajuk, isi kandungan itu ada sebenarnya dalam DSKP. Dan seterusnya memudahkan pentaksiran sebenarnya sebab sudah ada tahap penguasaan di dalam DSKP itu sendiri. Baik, yang ini saya tidak akan apa. Kita terus kepada satu lagi di mana semua guru, sama ada sekolah menengah ataupun sekolah rendah, tahap 1, tahap 2, perlu menyadari bahawa ada beberapa kemahiran proses sains yang tidak disampaikan secara eksplisit ataupun ditekankan kepada murid, terutamanya tahap 1. Jadi kalau tengok dalam paparan ini, hanya kemahiran sehingga berkomunikasi. Jadi memerhati, mengelas, mengukur dengan menggunakan nombor, menginference dan juga meramal itu boleh dilaksanakan di tahap 1. Tapi kalau sudah menggunakan perhubungan ruang dan masa, boleh disampaikan, tetapi secara secara tidak menekankanlah, tidak membebankan kepada murid itu sendiri. Kita tahu juga tahap 1 ini kemampuan dari segi kognitif, kemampuan dari segi membaca, menguasai bacaan itu pun masih tidak baik dan tidak menguasai, malah untuk menulis pun ada masalah di situ. Jadi saya hanya memaparkan ini sebagai panduan supaya kita sebagai guru juga tidak memberi penekanan yang seriuslah tentang kemahiran proses sains yang dari 7 sehingga 12 itu. Baik, untuk yang tingkatan itu mungkin boleh diaplikasikan kepada semua murid lah, mengikut kemampuan ataupun satu background, latar belakang murid itu sendiri. Sebab kita tidak boleh buat secara pukul rata. Murid-murid kita di Malaysia ini ada yang tinggal jauh daripada kemudahan sumber maklumat, tidak pernah mungkin jumpa apa itu komputer, tidak ada capaian internet dan yang sebagainya sebagai asas kepada pemerolehan maklumat ataupun ilmu. Baik, kita skip yang slide yang seterusnya. Mari kita tengok slide di mana ini adalah sampel ataupun model lesson planning 5E. Kalau tengok Dr. Chiama ada di sini, dan ini adalah yang sudah disediakan oleh IBSI, dan pernah disampaikan beberapa kali juga. Cuma saya akan sampaikan di sini, saya menekankan kepada di manakah pasal 5I itu di dalam lesson plan. Jadi bagi guru-guru, rakan guru yang nak mengikuti pertandingan membuat RPH lesson planning 5I, bolehlah tengok-tengok pakai item-item yang dimasukkan di dalam lesson plan ini sendiri. Dan dia agak panjang. Jadi saya tidak akan hurai satu persatu, di mana yang penting ada tahun, di mana kita petik ataupun kutip itu standar kandungan, standar pembelajaran, dan juga apakah amalan sains yang terlibat, kemahiran-kemahiran yang ada, sama ada daripada kemahiran abad 21, nilai, sikap dan juga sikap saintifik di sana. Dan yang penting juga di sini ialah ringkasan aktiviti sebagai satu gambaran awal tentang bagaimana pelaksanaan pembelajaran itu di dalam kelas. Saya tidak akan baca satu-satu sebab nanti jam 7 kita pulang. Baik, mari kita tengok peringkat. Ada dalam 3 contoh lesson plan ini ada 3 peringkat sebenarnya, sama saja. Standard dia ada 3 saja, tapi bukan saya bermaksud inilah yang terbaiklah. Cuma apa yang kita perhatikan di sini ialah di manakah 5E ini berada dan kenapakah peringkat pertama dan peringkat kedua ini perlu disediakan oleh guru.
Sebab peringkat pertama ini penting untuk membolehkan kita punya RPH ini ada hala tuju, boleh mencapai di mana tujuan kemahiran itu dapat disampaikan bukan saja untuk yang ada dalam standar pembelajaran, tetapi dalam masa yang sama mendidik ataupun membimbing murid belajar kita untuk satu belajar mengemukakan soalan, belajar membina kepahaman, belajar bagaimana membetulkan satu-satu konsep yang salah sebelum ini. Kepahaman yang salah yang perlu dibetulkan lah. Jadi ada beberapa contoh di sini yang boleh kita contohi, di mana peringkat pemahaman itu ada, peringkat pengetahuan pun ada. Jadi dalam pemahaman ini ada beberapa soalan yang mungkin akan didengar oleh guru atau dikemukakan oleh murid itu sendiri. Jadi soalan-soalan penting ini adalah gambaran tentang apakah soalan-soalan yang bakal ditanya ataupun dikemukakan kepada murid itu sendiri. Jadi penting di sini untuk satu membuka mewujudkan pertanyaan ini sebagai sesuatu yang boleh satu membina, membuatkan murid kita juga berpikir. Jadi kemahiran dalam pengetahuan juga ada diberi di sana. Satu pengetahuan yang akan dipelajari oleh murid. Jadi di akhir itu nanti murid akan tahu. Jadi saya tidak akan membacakannya satu persatu terlalu panjang. Jadi untuk yang peringkat kedua ini pula ialah kita sebagai guru dapat memberikan satu tugasan yang pertama ialah tujuannya ialah menjurus kepada pentaksiran juga. Sama ada pentaksiran itu secara bertulis, eksperimen, ataupun dari segi sikap. Ya. Pentaksiran semada bertulis, kita sudah tahu apa rubrik dalam pentaksiran itu sendiri. Jadi di sini peringkat yang kedua ini juga perlu disediakan sebagai satu panduan kepada guru supaya kita pembelajaran itu dia lurus, tidak ada simpang siur ataupun dia tidak akan terpesong daripada tujuan asal. Jadi untuk tujuan bukti pentaksiran ini membantu guru dan murid juga sebagai satu pengumpulan bukti bahwa murid telah mencapai, murid boleh mencapai, murid mungkin berkemungkinan akan mencapai lebih jauh ataupun mencapai dari segi peningkatan pengetahuan, kepahaman mereka terhadap satu konsep ataupun kemahiran lah. Jadi dua peringkat ini, peringkat pertama hasil yang diharapkan dan juga bukti pentaksiran ini sekurang-kurangnya ada di dalam lesson plan kita. Jadi kita pergi kepada peringkat yang ketiga, di mana peringkat ketiga ini, mungkin slide boleh tukar sedikit. Peringkat yang ketiga, di mana 5I ini ada di sini. Oke. Peringkat yang ketiga. Jadi kalau perhatikan tempo yang diberi, ada 30 menit. Ini contoh perancangan pengajaran. Ya, ini bukan 1 jam, tapi lebih daripada 1 jam. Jadi ada contoh-contoh bagaimana seorang guru dapat memulahkan sesi PDP dengan memberikan beberapa soalan. Ya. Sebab dalam tujuan kita untuk mengutarakan soalan ini ialah mencungkil pengetahuan murid itu sendiri, semada mereka ada kepahaman tentang tajuk yang kita nak beritahu atau tidak, yang kita nak ajar atau tidak. Ya. Jadi contoh-contoh soalan sudah diberi. Baik, kita pergi kepada explore. Ya. Dia ada 60 menit. Jadi maksudnya kalau dalam pembelajaran dia satu, kalau sekolah rendah 1 masa dan 2 masa.
1 masa dan 2 masa. Dan kebetulan lesson plan ini adalah tahun 4 sebenarnya. Jadi kenapa perlukan 60 masa dalam explore? Kalau perhatikan semua aktiviti yang sudah dirancang, dia memerlukan pelajar itu sendiri. Pertama, memerlukan pelajar itu sendiri membuat imajinasi. Ini contohlah untuk sumber tenaga. Jadi dia melakar. Selepas melakar, menjelaskan, kemudian menakul. Jadi untuk pembahagian tugasan kepada kumpulan ini tidak dapat dilaksanakan dengan hanya 20 menit. Jadi kalau 60 menit ini mungkin boleh dilaksanakan, kalau boleh laksananya dalam kelas itu ada. Jadi untuk tata cara pelaksanaan di dalam kelas ini ada dinyatakan di dalam aktiviti ataupun penerangan di bawah explore. Baik, kita pergi kepada explain. Okay. Di mana murid akan membentangkan lakaran model dan memberikan penjelasan tentang hasil kerja. Jadi yang ini tadi dalam berkumpulan kan. Jadi seperti yang kita tengok dalam video analisis juga ada aktiviti berkumpulan yang memerlukan murid-murid itu boleh menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh guru. Jadi untuk explain ini, bahagian explain ini satu peluang lagi kepada murid untuk membentang lakaran, membuat perbandingan dengan lakaran rekan yang lain. Dalam masa yang sama, murid juga dibantu atau dibimbing sekiranya ada salah konsep, jika ada kan. Jadi guru akan membetulkan ataupun membetulkan semua yang miskonsep tadi. Jadi pada akhirnya murid dapat membuat kesimpulan tentang apa yang mereka pelajari pada hari tersebut. Oke? Baik, untuk di bahagian yang keempat, yaitu di mana fasa di mana murid dan guru juga mengolah semula. Contoh-contoh yang diberikan ini lebih kepada tadi tentang lesson plan ini adalah tentang sumber tenaga. Jadi kita perhatikan contoh-contoh yang diberi oleh Dr. Chiap. Bagaimana dalam fasa ini peranan murid ada di sini. Juga memerlukan 60 menit. Jadi kalau tengok dari segi penggunaan masa agak panjang. Jadi mungkin ini juga menjadi kekangan kepada guru-guru untuk satu pelaksanaan, kita nak kejar satu silibus dan kita punya masa di sekolah rendah berapa kali kalau sekolah rendah. Kan paling-paling 2 jam sahaja. Jadi untuk dari segi cabaran ini mungkin dari kebijaksanaan guru sebagai yang mengajar, yang tahu, yang paham setakat mana kemampuan murid itu. Jadi kita akan secara tidak langsung kita sendiri boleh laksanakan ini mengikut kesesuaian dan kemampuan. Semada kita punya kemampuan dari segi prasarana, sumber-sumber yang boleh membantu pengajaran sendiri maupun kemampuan tahap murid itu untuk boleh membentuk seperti yang ada di dalam cadangan pembelajaran ini, lesson plan ini. Jadi dalam fasa evaluate pula, penilaian, proses pembelajaran berdasarkan satu itu kita sudah rujuk sebagai satu rujukan yang penting, yaitu standar prestasi ataupun GSKP, sains. Kemudian bentuk pentaksiran lain itu adalah berdasarkan rubrik, ada lisan, ada kuis, ujian, catatan, dan juga penulisan refleksi. Baik, bahagian penulisan refleksi ini bukan daripada guru, tetapi kepada murid itu sendiri.
Jadi untuk uh, contoh lesson plan yang pertama ini, dia ada lampiran lembaran kerja, contoh-contoh rubrik untuk memudahkan guru itu dapat melaksanakan pengajarannya. Jadi ini adalah contoh untuk sekolah rendah sebenarnya. Baik, boleh kita tengok satu lagi contoh lesson plan untuk sekolah menengah. Mungkin hanya satu sahaja. Kita pergi kepada lesson plan yang ketiga mungkin. Coba kita tengok yang ketiga. Lesson plan yang kedua lah. Baik, ini contoh sampel lesson planning untuk 5I untuk sekolah menengah. Tadi sekolah rendah, kali ini sekolah menengah dan tingkatan 5. Baik, contoh ini yang kedua ini adalah untuk kesan rumah hijau dan penulis yang telah berusaha menghasilkan lesson plan ini adalah Cikgu Leha, Bu Lenha, Lisa Paulus dan juga Cornelia. Jadi ini adalah contoh lesson plan 5I. Oke, bentuk-bentuknya hampir sama dengan yang tadi, di mana sudah ada dinyatakan secara kandungan, amalan sains yang ada, kemahiran abad ke-21 pun sudah ada. Oke. Sabar. Sorry, saya balik kepada oke, sampel 2 tadi. Sampel 2, sorry. Oke, kesan rumah hijau. Dia punya bentuk di atas itu hampir sama juga. Oke, sudah standar di situ. Dan ada ringkasan juga. Ringkasan ini supaya Pak Guru yang menyedia ini paham apa yang akan dilaksanakan di dalam kelas. Dan pertama, dia mengambil kira masa ataupun jumlah jam pelaksanaan lesson plan ini. Kalau tengok di sini masa 4 jam. 4 jam. Kan? 4 jam. Jadi kita tengok yang seterusnya. Peringkat 1, peringkat 2. Dia sama dengan yang pertama tadi. Dia ada peringkat di mana hasil yang diharapkan untuk peringkat pertama dan juga hasil peringkat yang kedua bukti pentaksiran. Jadi di sana ada soalan-soalan yang penting di mana ini juga akan mencungkil pemahaman dan guru mengetahui setakat mana murid memahami apa yang dikaitkan dengan tajuk yang diajar. Ya. Kita pergi kepada peringkat yang ketiga, di mana pelan pembelajaran ini sendiri. Jadi kalau tengok di sini penglibatan, kali ini guru ini mencadangkan bahwa ada video yang ditayangkan sebagai satu bahan rangsangan kepada murid. Jadi peranan guru ialah boleh bertanya lah, guru boleh bertanya dari manakah datangnya gas hijau, rumah hijau dan bagaimana gas ini mempengaruhi atmosfera. Jadi kalau tengok daripada kerangka kurikulum itu sendiri, memang sains ini dekat kepada alam sekitar, dekat kepada fenomena ataupun apa yang berlaku di sekeliling kita. Jadi dia tidak akan jauh daripada apa yang dialami oleh murid-murid ataupun oleh masyarakat ataupun pelajar ataupun guru. Jadi lebih mudah sebenarnya sebab ini adalah sejagat lah. Kalau tengok dalam tajuk ini adalah fenomena sejagat. Okay? Baik. Untuk penglibatan ataupun engage sudah ada, penerokaan pula explore. Okay? Kalau tengok di sini dalam masa 40 minit. 40 menit. Ada peranan guru, ada peranan murid. Dan juga penerangan tentang apa yang perlu dilaksanakan sebelum aktiviti berjalan. Jadi penerangan ini penting untuk membolehkan murid atau pelajar
ada panduan, mereka paham apa yang mau dibuat, apa yang mau dilaksanakan. Ya. Jadi soalan-soalan yang diberi ataupun yang disediakan juga ada. Sebab kalau tengok fungsi penyoalan dan teknik-teknik penyoalan itu yang kita panggil penyoalan produktif, perlu diamalkan ataupun diaplikasi untuk membolehkan pembelajaran kita itu lebih terarah lah, lebih dipahami. Murid paham apa yang mereka belajar, guru juga paham yang murid dapat mempelajari apa yang diharapkan. Jadi yang ini lebih kepada penggunaan video-video dan juga mungkin juga bahan rangsangan lain lah yang berkaitan dengan tajuk. Jadi kalau perhatikan di sini sudah ada penglibatan, penerokaan, penerangan dan juga pengembangan ataupun satu pengolahan lah kalau yang elaborate ini. Okay. Baik. Di fasa penilaian ini penting sebab kita tahu juga setiap pengajaran yang kita sampaikan perlu ada sasaran dari segi adakah murid itu memahami atau tidak. Di manakah tahap kepahaman murid ini melalui DSKP ataupun tahap penguasaan. Sebab kita berpandukan apa yang ada di dalam DSKP itu sendiri sebagai panduan. Jadi untuk penilaian ada contoh-contoh pra-aktiviti dan juga semasa aktiviti, pasca aktiviti. Okay. Dan lampiran-lampiran dalam yang kita panggil sebagai bahan di mana sebagai pembuktian bahawa ada perkembangan, ada pembelajaran di dalam kelas yang boleh ditaksir, yang boleh murid juga boleh melaksanakannya dengan satu panduan guru dan juga mungkin bersama dengan rakan-rakan. Jadi lampiran-lampiran itu sebenarnya lengkap di dalam set lesson plan dan semua rujukan juga ada, link video pun sudah ada. Okay. Ini adalah contoh-contoh lah lampiran. Soalan perbincangan, ada kriteria pentaksiran diberi. Baik. Setakat ini ada soalan nggak tidak? Ada soalan? Kalau ada, boleh kemukakan dalam chat yang ada di dalam kita punya Meet. Di mana yang saya katakan tadi, kita melihat fokus kita ialah mengetahui di manakah fasa-fasa 5I itu di dalam lesson plan ataupun dalam perancangan pengajaran. Baik, kalau tidak ada, bagus kan? Kita boleh pulang. Baik, saya tidak akan sampaikan yang bahagian sampel 3 ataupun model lesson plan yang ketiga. Ini untuk tingkatan 1, kita skip di bahagian ini. Dan rasanya kita boleh pergi kepada kesimpulan. Kalau tadi tidak ada soalan, mungkin boleh kita lihat di bahagian kesimpulan, di mana apakah kebaikan ataupun pesan pembelajaran model 5I ini kepada guru dan juga kepada murid. Okay. Baik. Saya bacakan. Baik, untuk implikasi kepada guru, semua yang warna kuning-kuning itu G. Pertama, menggalakkan murid dengan memberi peluang menyatakan atau menerangkan ide mereka di hadapan kelas. Okay. Kedua, guru sebagai fasilitator ataupun pembimbing kepada murid, peranana. Dan ketiga, sepanjang 5I ataupun pembelajaran ini, guru dapat berpeluang untuk membuat penilaian ataupun pentaksiran. Okay.
Sebenarnya untuk pentaksiran ini bukan yang hasil itu sahaja, tapi kita melihat kepada bagaimana murid ini dalam sosial, cara dia bekerjasama dengan rakan lain dalam kumpulan. Sebab itu lebih kepada sosial. Okay. Dan yang keempat, menggalakkan murid menyelesaikan tugasan secara individu maupun berkumpulan. Jadi kalau perhatikan di sini peranan guru itu memang ada. Ya. Kalau diperhatikan semakin murid itu masih tidak semakin bila murid ini tidak dapat menguasai apa yang mereka cuba belajar pada masa itu, semakin banyaklah bimbingan guru. Tapi sekiranya keadaan murid itu, dia punya fasa-fasa kepahaman mereka semakin luas ataupun semakin tinggi kepahaman murid itu dalam belajar atau mengetahui lebih mendalam tentang apa yang mereka pelajari, sesuatu topik yang mereka pelajari, maka tugasan itu sebenarnya semakin kurang peranan guru. Maksudnya guru tidak perlu bercakap pun murid sudah boleh buat tugasan yang diberikan. Jadi itu adalah peranan guru dan juga murid. Dan implikasi di sini ialah proses pembinaan pengetahuan atau apa yang murid-murid ini atau pelajar ini belajar dalam masa PDP, dia merupakan satu pengalaman. Kita bayangkan sejak murid di kelas kita, ada murid yang tidak boleh bercakap, bukan tidak boleh bercakap, tapi dia mulutnya itu berkilo-kilo kg, tidak boleh mengeluarkan kata-kata, tidak dikira fasih lah, tapi sekiranya mereka diberi peluang, mungkin dengan cara galakan, mereka akan bercakap. Biarlah sepatah kata, ataupun biarlah kita bagi dia skrip untuk bercakap pun tidak apa. Sebab ini merupakan pengalaman mereka dalam pembelajaran. Jadi untuk pembelajaran ini juga secara dalam model 5I ini dapat memupuk sebenarnya pembelajaran secara kontekstual dan dia realistik. Jadi maksudnya apa yang mereka nampak di luar sana, apa yang mereka nampak fenomena di luar kejadian-kejadian, dan mereka boleh kaitkan dengan apa yang mereka pelajari di dalam kelas ataupun mengikut pengalaman mereka. Jadi ini yang kita panggil, kita boleh memupuk ataupun boleh diwujudkan, boleh ditambah lagi kepada belajar. Itu adalah implikasi. Dalam pembelajaran pula, pengalaman sosial ini penting. Kalau dalam berkumpulan ataupun pembelajaran secara berkumpulan, memang perlukan murid itu bercakap. Mungkin berbahas tentang hasil ataupun pendapat berkaitan dengan topik yang diberi. Jadi secara tidak langsung mereka akan lebih bekerja sama, bertolak ansur ataupun dapat menerima pendapat orang lain. Jadi itu adalah pengalaman sosial yang positif kepada murid itu sendiri. Jadi sekurang-kurangnya kalau guru nampak ada sudah perbahasan yang melampaui yang tidak sihat, maksud saya, guru boleh cut ataupun boleh kasih reda lah bahagian, terutama kalau sekolah menengah lah. Kalau sekolah rendah biasanya kalau berbahas ini belum sampai ke tahap itu, tapi kalau sekolah menengah mungkin boleh berlaku. Jadi guru sebagai pembimbing, guru juga sebagai penggerak kepada pembelajaran 5I ini boleh memberikan dapat meredakan ataupun boleh membimbing murid itu supaya boleh bercakap, boleh memberikan pendapat secara berhema dan juga bersopan santun. Baik, yang terakhir, implikasi kepada pembelajaran model I ini adalah ada keseronokan. Kalau tengok dalam video analisis, kita tengok yang terutama yang dari luar itu, kita bukan mengagung-agungkan yang dari luar, tetapi kita nampak dia secara bersahaja dan dia lebih seronok bila tidak ada tekanan daripada mungkin daripada dari segi budaya lah maksudnya. Jadi daya berpikir, mengingat dan berkeyakinan itu dapat ditingkatkan. Ada keseronokan dalam pembelajaran. Adakah Anda bersetuju dengan kesimpulan pembelajaran model 5I? Tulis saja setuju. Baik, saya rasa itu saja untuk bahagian
bahagian saya. Saya harap dengan perkongsian ini ada sedikitlah kita punya gambaran tentang apa sebenarnya 5I ini dalam pembelajaran sebagai pendekatan, ya. Dia tidak jauh daripada amalan pembelajaran PEK 21. Semua ada di situ. Jadi tidak terpisah daripada PEK 21. Ya, terima kasih kepada semua yang bersama-sama dengan saya. Sekiranya ada apa-apa soalan, boleh bertanya lah, ataupun ada yang mau berkongsi lagi sepatah dua kata. Ya, moderator, ada apa-apa? Nah, kita boleh teruskan. Demikianlah ceramah yang telah disampaikan oleh Puan Meising sebentar tadi bagi slot lesson planning. Terima kasih saya ucapkan atas perkongsian yang sangat bermakna. Justru itu, kita teruskan dengan sesi soal jawab dan perkongsian oleh mana-mana peserta, guru-guru dan warga maya mengenai slot kita iaitu lesson planning. Jadi jangan malu dan jangan segan untuk berkongsi pendapat tentang slot kita. Jadi kepada sesiapa yang ingin berkongsi, sila tekan butang raise hand dan hidupkan mikrofon dan juga boleh type dan hantarkan di ruang in-call messages. Ada sebarang pertanyaan? Jika tiada sebarang pertanyaan, saya ingin mengajukan beberapa soalan kepada Puan Meising. Apakah ciri-ciri pembelajaran secara konstruktivisme ini? Silakan Cikgu. Baik, mungkin sudah saya boleh jawab, mungkin sudah ada di dalam pembentangan tadi. Pertama, menggalakkan pembelajaran secara inquiry. Dua, menyokong pembelajaran secara kooperatif. Dan yang mahal di sini ialah mendidik murid bahwa pembelajaran sebagai satu proses yang sama penting dengan hasil pembelajaran. Dan yang seterusnya, menggalakkan soalan atau ide yang dimulahkan oleh murid itu sendiri. Dan boleh merancang pengajaran seterusnya. Yang ini kita panggil sebagai extend lah. I yang ke-7 kalau tidak silap saya. Oke. Dan yang penting di sini, ciri pembelajaran konstruktif ini juga mengambil kira kepercayaan bahwa sikap yang dimiliki oleh murid itu yakin bahwa ada tahap di mana murid itu yakin untuk membuat satu keputusan. Jadi dia di sini ada juga pemikiran secara kritis berlaku. Adakah itu menjawab, moderator? Ya, Puan, terima kasih. Dan saya teruskan dengan soalan kedua. Bagaimanakah menggambarkan pengertian pembelajaran secara konstruktivisme? Silakan. Baik, untuk menggambarkannya secara mudah, kita pikir sejak ABC lah. Ini ialah semua pengetahuan yang saya ada. Oke, yang pertama. Ini merujuk kepada pengetahuan sedia ada saya. Kemudian B. Oke, sebudah ABC. B pula ialah apabila saya mendapat atau memperolehi kepahaman atau konsep atau ide atau apa saja maklumat sama ada dari guru ataupun daripada sumber lain, maka itu menjadi B. Oke, jadi untuk mendapatkan C, yaitu sesuatu pengetahuan yang baru, yang lebih jelas, maka saya perlu mengaitkan, saya perlu menghubung-kaitkan apa pengetahuan sedia ada saya dan juga apa yang saya baru terima tadi untuk menghasilkan sesuatu konsep atau sesuatu pengetahuan yang baru supaya apa yang kita belajar tentang maksudnya ada sesuatu nilai tambah di situlah. Jadi ada itu menjawab sebagai gambaran pengertian pembelajaran secara konstruktif. Ya, Cikgu, terima kasih. Oke, jadi sekian sahaja sesi soal jawab dan perkongsian sebentar tadi. Oke, oleh itu mari kita teruskan lagi majlis kita dengan gimmick penyerahan sijil. Mari kita saksikan bersama-sama.
Baiklah, kita teruskan lagi dengan sesi fotografi. Diminta AJK Technical bersedia untuk menangkap gambar dan para hadirin diminta juga untuk bersedia. 1, 2, 3. Sekali lagi. Terima kasih AJK Technical. Hadirin yang dihormati sekalian, dengan berakhirnya sesi fotografi sebentar tadi, maka berakhirlah slot kita pada hari ini. Sebelum menutup tirai, diingatkan kepada semua peserta agar tidak lupa untuk mengisi link kehadiran menggunakan QR code yang dipaparkan ataupun pautan yang telah disediakan dalam ruangan in-call messages. QR code akan ditayangkan selama 5 minit bagi memberi peluang kepada para peserta untuk mengisi kehadiran. Dengan itu, pihak kami ingin mengucapkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih atas kerjasama yang diberikan oleh para peserta. Pihak kami juga ingin memohon maaf sekiranya terdapat sebarang kelemahan dan kekurangan sepanjang program ini berlangsung. Kami dengan rendah diri memohon ribuan ampun dan maaf. Diminta hadirin untuk tidak melupakan slot yang terakhir iaitu pada 2 Jun 2022 yang bertajuk Bahan Sumber IBSA. Sekian, itu sahaja daripada saya, Dayang Nur Nabila binti Datuk Ken, moderator slot ke-13.